Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan memberi penekanan bagi membantu penduduk luar bandar memanfaatkan tanah mereka sebagai media menjana pendapatan yang stabil. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Hembas, usaha itu merupakan salah satu daripada keutamaan kerajaan pimpinan gabungan Parti Sarawak GPS selain meningkatkan capaian internet di luar bandar. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penghargaan Parti Pusaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Bakong, Ubar dan Rimbas Ili di Dewan Masyarakat Sepawau di atas usaha gigih mereka memastikan kemenangan GPS untuk kawasan Saribas pada Sabtu. Dato' Amar Douglas Ugah menambah penjanaan pendapatan rakyat menerusi sektor pertanian akan mengguna pakai pertanian moden selain memberi bimbingan berkala kepada penduduk melalui jabatan dan agensi berkaitan. Dalam pada itu, beliau juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban menegaskan kemenangan GPS semasa pilihan raya negeri baru-baru ini perlu diterjemahkan setiap wakil rakyat untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Ujarnya mereka perlu mendapatkan pandangan dan maklum balas daripada rakyat untuk membuat perancangan pembangunan dan penting bagi membantu rakyat keluar dari belenggu kemiskinan. Berita seterusnya, Scoot Tiger Air Private Limited Scoot yang merupakan syarikat penerbangan Singapura akan memulakan operasi penerbangan secara terus dari Singapura ke Miri bermula 23 Februari 2022 ini. Menteri Pengurutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin dalam satu kenyataan media pada Sabtu berkata, beliau telah menerima surat pengesahan rasmi tarikh terbaru penerbangan tersebut pada 3 Februari lepas. Jelasnya lagi, penerbangan sulung Scoot Tiger Air untuk laluan Singapura Miri sepatutnya bermula pada 19 Januari 2022, tetapi atas sebab yang tidak diduga, ia ditunda kepada 23 Februari 2022. Tambah beliau, kaunter Scoot Tiger Air di lapangan terbang Miri telah pun disediakan dan bersedia untuk menguruskan pengembara dan penumpang bagi laluan Singapura Miri. Ujarnya, penerbangan kini dibuka untuk tempahan kepada orang ramai dan pengembara boleh pergi terus ke laman web mereka di www.flyscoot.com. Datuk Seri Lee juga memberitahu hari beroperasi adalah setiap Rabu dan Sabtu yang mana penerbangan akan tiba pada jam 2.20 petang di Miri dan bertolak pulang ke Singapura pada jam 3 petang pada hari yang sama. Berita di Sarike, seramai 14 orang peserta kelas kemahiran Pusat Masakan Kemas Sarike telah menerima sijil kemahiran SKM penyediaan dan pembuatan makanan tahap 2 yang telah disempurnakan Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab pada Sabtu. Kelas kemahiran yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Kemahiran Kemas Tanjung Manis itu bertujuan memberi peluang kepada golongan sasar mengikuti dan memiliki sijil SKM melalui kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu SKM PPT. Dalam ucapan perasmiannya, Insinyur Yusof mengucapkan tahniah kepada semua peserta dan berharap kepada semua agar menggunakan kemahiran yang diperolehi untuk meningkatkan pendapatan masing-masing. Kebanyakannya peserta datang daripada Sarike, Parlimen Tanjung Manis dan juga Parlimen Sarike. Ada juga peserta yang datang daripada Bintango. Jadi tujuan mereka mengikuti kursus ini supaya mereka matang ataupun mereka belajar cara-cara penyediaan dan pembuatan makanan yang telah diajar oleh pengajar daripada Kemas. Dan kita berharap di akhir ataupun apabila mereka telah berjaya dengan kursus ini, mereka akan dapat kata orang menyumbang untuk menambah pendapatan keluarga, pendapatan diri dan mungkin juga melangkah jauh dengan membuka usahawan, menjadi usahawan, membuka gerai dan sebagainya. Sebab mereka telah mendapat sijil. Yang penting mereka mendapat sijil kemahiran Malaysia SKM. Katanya ketika membuat UKAS setelah selesai menyempurnakan majlis tersebut. Selain itu, beliau menambah para peserta juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi yang sedia ada termasuk media sosial untuk mempromosikan produk yang dihasilkan kepada orang ramai. Dengan teknologi yang ada seperti handphone, seperti komputer, gabungkan pengetahuan dan juga teknologi supaya mereka boleh merancangkan lagi, supaya mereka mengembangkan lagi usaha mereka dan maju ke hadapan. Sebab kita tahu dalam dunia sekarang pentingnya penggunaan teknologi dalam kita melakukan sesuatu, terutama sekali dalam kita berniaga. Jadi penting, sangat penting.
Laporan selanjutnya, Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Satok telah mengadakan majlis penyerahan watikah bagi pelantikan semula dan baharu Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki telah menyerahkan watikah-watikah tersebut dan disaksikan setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak, Samad Ghani. Penyerahan tersebut merangkumi watikah pelantikan semula kepada penyandang-penyandang jawatan KMKK sebelum ini, termasuk watikah 2 pelantikan baharu ke jawatan Ketua Kaum. Pelantikan KMKK bagi kawasan Dun Satok itu adalah bagi tempoh 2 tahun bermula 2022 hingga 2024. Seterusnya, sebanyak 32 pasukan telah menyertai pertandingan Futsal Challenge 2022 Dun N41 Kuala Rajang, anjuran kelab pengadir bola sepak dan futsal Sarike yang berlangsung di gelanggang futsal Kampung Seberang Sarike pada Jumaat. Simbolik perasmian telah disempurnakan Ketua Pemuda Muhammad Tazulahan yang mewakili Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh. Dalam ucapannya, Datuk Len menyarankan para belia agar sentiasa aktif bukan sahaja dalam bidang sukan, malah dalam aktiviti kesukarelawan. Jelasnya, belia juga harus terlibat dalam politik agar tidak ketinggalan dalam agenda pembangunan kerajaan. Selain itu, tambahnya, pelibatan belia dalam kesukarelawan dan kemasyarakatan mampu melahirkan masyarakat prihatin dan penyayang. Pertandingan dijalankan secara berkumpulan bermula Jumaat dan dijadualkan selesai pada Ahad dengan penyertaan pasukan dari sekitar Sarike, Kabong, Meradong, Sibu, Kapit dan Kuching. Beralih ke laporan COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Sabtu memaklumkan sebanyak 42 kes positif baharu COVID-19 telah dilaporkan di 8 daerah di Sarawak. Jumlah kes ini menjadikan jumlah kumulatif setakat ini sebanyak 252,945 kes. Berikut 8 daerah di Sarawak yang dikesan merekodkan kes positif COVID-19. Selain itu, turut dicatatkan 9 kompaun telah dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM di daerah Kuching atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera serta mencatat kehadiran sebelum memasuki premis dan menjadikan jumlah keseluruhan kompaun adalah 13,157 kompaun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.